Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Aizat Hafiz. Hari ini langsung daripada bangunan SUK, iaitu bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Tapi kalau belah Perlis ni kita lebih dikenali sebagai mini Putrajaya lah, sebab bangunan ni dia punya design dari kebentuk dia lebih kurang dengan design dari kecipta dari Putrajaya lah. Okey, pada hari ini kita sangat bertuah. Sebab apa? Kita akan bersama-sama dengan seorang yang amat penting yang dapat membantu menjana ekonomi pelancongan di negeri Perlis ni. Yang tak lain dan tak bukan ialah Yang Berhormat Tuan Azman bin Yusof, iaitu seorang yang sangat penting dari segi pembangunan pelancongan di negeri Perlis ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya pada hari ini sehingga ke penghujung rancangan untuk mendapat info-info menarik tentang pelancongan di negeri Perlis ini. Salam sejahtera, terima kasih kepada anda semua yang berada di luar sana kerana terus bersama-sama saya Aizat dalam rancangan mengenali Yang Berhormat. Pada pagi ini kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Azman bin Muhammad Yusof yang akan berkongsi serba sedikit tentang pembangunan industri pelancongan yang terdapat di negeri Perlis sekarang ini. Tapi sebelum tu Yang Berhormat, boleh tak Yang Berhormat cerita sikit latar belakang Yang Berhormat sebelum berhijrah ke negeri Indra Kayangan ni? Terima kasih lah Izzat. Saya pun baru pertama kali ni jumpa dengan Insta Famous ni. Tak famous sangat pun. Okay. Izzat kita selalu keluar dalam YouTube dan sebagainya. Jadi okeylah, mengenang kembali semasa saya diminta bertugas di Perlis ni 2 tahun, hampir 2 tahun lebih dah. 2 tahun lebih dah 2 tahun setengah lebih kurang. Itu bulan Februari tahun 2019. Saya ni perkhidmatan saya sebenarnya Pustuan, tapi di Perlis ni kita dibenarkan untuk berkhidmat, ditempatkan di negeri Perlis sebagai Susah Kerajaan Negeri lah. Untuk makluman, inilah pertama kalinya saya jadi Susah Kerajaan Negeri. Tak pernah di negeri-negeri lain, tak pernah lagi. Kebanyakan saya punya tugas sejak bekerja dalam kerajaan tahun 1992 sampailah ke 2019 tu kebanyakannya di kawasan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Jadi banyaklah tempat saya berkhidmat di sana, dan ini adalah pengalaman saya pertama ketika datang ke Perlis, dan banyak yang saya pelajari lah di Perlis ni, sebab satu negeri yang cukup unik. Orang duk kata kecil kan, tapi bagi saya unik dan juga menarik. Betul tu. Okey, kecil tetapi menarik. Orang kata apa, kecil-kecil cili padi lah. Bukan setakat kecil saja, tapi ada makna dan juga kualitinya yang tersendiri. Okey, saya dengar cerita Yang Berhormat ada nickname. Dekat Perlis ni orang kenali macam mana tu? Dia ada orang selalu panggil tu YB tu Yang Berhormat SS lah. SS tu Susah Kerajaan Negeri lah. State Secretary dia panggil. State Secretary. Tapi jangan silap bahawa Yang Berhormat saya ni bukan jenis yang melalui proses pilihan raya. Dia adalah merupakan gelaran yang diberikan kepada penjawat awam, yang diberikan taraf setaraf seperti ESCO lah. Lepas tu saya masuk ESCO meeting. Kita ada ahli jawab undangan negeri, dan manakala yang lain tu ada 3 orang yang dipanggilkan Yang Berhormat, iaitu ex officio, Susah Kerajaan Negeri, penasihat undang-undang, dan juga pegawai kewangan negeri. 3-3 ni adalah penjawat awam sebenarnya. Bukan bertanding mana-mana kawasan. Lepas tu kadang-kadang orang tanya saja, "Wah, ni kawasan mana?" Tak tahulah, di mana-mana lah kan? Sebab kita bertanggungjawab untuk melakukan tanggungjawab pentadbiran ke seluruh negeri Perlis. Itu sebenarnya. So Yang Berhormat untuk satu negeri terus. Dari segi pentadbiran lah. Dari segi pentadbiran. Kalau kepimpinan itu lain. Itu dari segi politik itulah sedikit penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tuan Azman bin Yusof kita pada hari ini berkenaan dengan latar belakang beliau. Kita boleh teruskan ke soalan yang pertama Bolehkah Yang Berhormat jelaskan mengenai potensi-potensi yang boleh dibangunkan di negeri Perlis ni? Saya kena cerita balik perjalanan saya datang ke Perlis ni, sebab dia banyak memberikan kata orang tu input untuk saya tengok potensi tu. Perlis bukan satu negeri yang saya biasa. Sebelum saya datang ke sini 2019 tu, sebelum tu saya tak begitu detail tentang Perlis. Tapi saya hanya tahu beberapa perkara je lah. Macam saya selalu memberitahu kepada banyak pemaikan forum, Perlis ni para besarnya, Kuala Perlisnya, Harum Manisnya, Gua Kelamnya, itulah yang saya tahu. Tapi bila saya datang ke Perlis, saya ingat lagi pada hari-hari sebelum saya melaporkan diri tu, sempat saya kata apa tu round trip sikit Perlis ni.
dalam masa yang apa kata orang, tak sampai 2 hari lah. Boleh selesai lah. Mana satu hari pun dah banyak tempat kan pergi. Sebab Perlis ni kecil sangat. Kecil. Satu hari dah boleh cover semua dah. Lepas okey. tu saya nampak ada aspek dia punya senario alam sekitar dia. Dari segi aktiviti pertanian dia, dari segi bukit bukau dia, batu kapur. Lepas tu banyak ni gogot, bila ada batu kapur ada banyak gua lah. Betul. Kemudian ada dia punya hutan apa ni, hutan simpan dia, taman negeri, banyak. Jadi benda tu memberikan satu, kata orang apa tu, satu pengalaman baru lah. Bukan tak ada di tempat-tempat lain, tapi dalam jangka masa yang pendek kita boleh pergi ke semua tempat ni. Betul. Itu satu pengalaman yang cukup berguna dan katakan ini ada satu potensi. Apatah lagi dia terletak di selatan Thai ataupun utara Malaysia, selatan Thai. Dan berdekatan pula apa kata orang tu, bersempadan pula dengan negeri-negeri utama seperti macam Kedah. Kedah ni kita ada juga Pulau Langkawinya, Pulau Pinangnya. Jadi saya nampak ada potensi lah. Maknanya untuk kita, apa kata orang tu, mencari sesuatu yang boleh menarik orang ramai datang ke Perlis. Jadi tak silap lah ya, penduduk Perlis mendapat seseorang yang sangat orang kata apa, berminda terbuka, dijadikan satu orang kata apa, tulang belakang untuk memajukan industri pelancongan di negeri Perlis ni lah. Okey. Apakah hala tuju ya kerajaan negeri Perlis dalam nak meningkatkan landscape ekonomi negeri Perlis ni? Dia, kalau kita tengok, saya masa saya datang sini pun sebenarnya dokumen tentang pembangunan Perlis ni dah ada, dah termaktub dah dalam bawah kerajaan sejadah ya. Jadi saya masuk tu, saya jumpa salah satu dokumen penting lah, rancangan struktur 2030. Dia katakan bahawa Perlis perlu jadi sebuah negeri bandaraya. Ya, betul. Tercari-carilah saya masuk bandaraya tu. Saya duk terfikir macam Kuala Lumpur ke. Tapi bila kita tengok tu, dia tak adalah mengatakan secara fizikal seperti Kuala Lumpur, tetapi adalah dia punya perkhidmatan yang bertaraf, apa kata orang tu, standard antarabangsanya, ada pendapatan yang tinggi, penduduk yang sekian ramai, pendapatan per kapita pun tinggi dan sebagainya lah. Jadi daripada situ kita cuba tengok bagaimana kita nak support rancangan ni yang akan dikatakan mutamatkan pada 2030. Ada 10 tahun pada 2021 ni sampai ke 2030 ni. Jadi bila kata-kata tengok macam tu, apa yang cara kita nak buat ya? Jadi dalam masa yang sama saya tahu ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ni banyakkannya fizikal lah. Apa ni, ada kawasan-kawasan di Cuping, di Padang Besar, di Kuala Perlis, kemudian di Arau dan beberapa tempat yang lain lah. So daripada situ saya tengok dah berjalan cukup baik rancangan daripada kerajaan negeri, daripada kepimpinan sedia ada. Kemudian saya lihat aspek yang perlu kita tambah nilaikan sikit ialah aspek pelancongan. Ya, betul. Kita kata pelancongan ada satu potensi lagi. Kerana kita ada kawasan yang dikatakan kawasan Sungai Batu Pahat, yang ada daripada apa, kelab golfnya, taman ularnya, sampailah ke Eco Rimba. Kemudian di sebelah Padang Besar pula kita ada komersial. Dulunya ramai orang membeli belah di situ. Dan dalam masa yang sama akan ada juga projek-projek baru dibuat di situ. Kanga pun juga sedang dalam proses meningkatkan perkhidmatan dia. Di Kuala Perlis kita ada banyak tempat makan ikan bakar kan. Ya, betul. Apa kita tengah menyusun semula. Jadi dalam pada situ kita nampak ni potensi dari segi apa ni, pelancongan. Cuma satu yang masa ketika tu saya lihat boleh diketengahkan. Antaranya adalah aspek-aspek berkaitan dengan digital. Jadi pada tahun lepas 2 pelan telah dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, iaitu pelan Digital Perlis dan juga pelan induk fizikal lah pelancongan untuk menjelang tahun 2030. Pelan Digital Perlis sampai 2025. Jadi 2 pelan ni saya nampak boleh membantu ke arah menjadikan kejayaan rancangan struktur 2030 tadilah. Perlis Negeri Bandaraya. Perlis Negeri Bandaraya. Kita harapkan dengan berkat usaha daripada Yang Berhormat sendiri dapat merealisasikan impian semua rakyat Perlis untuk menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri bandaraya. Jadi sebentar tadi Yang Berhormat sendiri sebut pasal Perlis digital ya. Okey, boleh kita ceritakan sedikit apakah kelebihan sebenarnya digital ni? Satu perkara yang menarik, bukan apa sebenarnya sebelum ni, sebelum saya datang ke Perlis, saya pernah terlibat dalam projek perkhidmatan online di kawasan Lembah Kelang. Maka ketika tu saya berkhidmat di Mampu, Jabatan Perdana Menteri.
Dan kami ada tim ya, ada pasukan yang kami kena lihat perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan supaya banyakkannya diadakan secara online. Jadi usaha tu dilakukan selama 3 tahun. Kemudian didapati banyak kejayaan lah. Daripada contohnya perkhidmatan SMS 15888, One Malaysia Call Center 18000 dan sebagainya lah. Jadi bila datang ke Perlis ni, kita tengok suasana tu baru nak membangun dalam konteks aspek perkhidmatan online ni. Tak ramai lah yang pakai sebenarnya. Tetapi perkhidmatan kerajaan dah berlaku. Pun begitu kita lihat ada potensi. Dan kebetulan pula selepas setahun saya berada di Perlis ni, kita dilanda pandemik COVID-19 ni. Di situlah kita nampak kemudiannya orang dah mula beralih cara konvensional, cara lama kepada cara digital, menggunakan perkhidmatan online, menjual barang cara online, membuat pertempahan cara online, membayar, orang dah mula start belajar bayar bil cara online. Walaupun ramai yang dah tahu, tapi kemudian banyak juga yang baru tahu. Dan di situlah kita ambil peluang untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak. Jadi bagaimana nak jadikan pelan digital place ni? Jadi ada 3 perkara utama lah dalam pelan tu. Kita nak letakkan peranan kepada 3 entiti, iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat. Kebanyakan pelan-pelan yang pernah dikeluarkan daripada kerajaan ni, kebanyakannya banyak tanggungjawab diberi pada kerajaan. Tapi kalau dalam konteks pelan digital place ni, kita letakkan tanggungjawab tu pada 3 entiti tadi. Jadi dengan cara itu kita boleh pastikan semua orang ada peranan. Maknanya kita buat ni bukan suka-suka. Betul. Kita tak nak macam ni lagi dah. Kita katalah pihak kerajaan menyediakan satu perkhidmatan online, tapi rakyat tak pakai. Kita nak rakyat pakai juga, kerana ada kepentingan kepada dia juga. Betul. Kemudiannya begitu juga dengan swasta. Di manakah penlibatan swasta dalam hal ini? Jadi dalam pelan tu ada banyak inisiatif dia telah pun dikenal pasti daripada 2021 sampai 2025. Dan kita pantau lah dia punya pelaksanaan ikut tahun. Tahun 2021 apa dia? Tahun 2022 apa dia, sampailah 2005 tersebut. Maksudnya di sini kita tak boleh bekerja seorang-seorang. Kena ada 3 pihak ni. Kombinasi antara 3 pihak ni, barulah kita akan berjaya mencapai plan berkenaan. Contoh last time kebetulan saya pun sebagai pengurusi Belasmana kan, hotel. Tu di Belasmana ni ada buat apa tu, food truck tu kan. Saya suka BFF tu. Jadi di situ saya dah bagi tahu dengan pihak pengurusan Belasmana, mengatakan mana-mana peniaga food truck yang ada dalam inisiatif tu, paling tidak dia mesti menyediakan perkhidmatan bayar cara online. QR Pay contoh. Ataupun tak senggo tu e-wallet. Jadi bila perkhidmatan tu disediakan, untuk rakyat pula terpulang nak guna atau tidak guna. Tapi kita akan mendidik rakyat kemudian cara-cara nak guna lah. Kemudian kita ada target juga. Contohnya kita ada 6 pasar malam yang besar lah. NAT. Jadi kita nak juga peniaga-peniaga NAT ni juga akan menyediakan QR Pay, e-wallet dan sebagainya. Sebab contohnya Fama Fama yang telah anjurkan dia punya pasar Fama ni, pasar tani tu, dah pun nak perkenalkan dah perkhidmatan QR Pay kepada oleh pihak peniaga di bawah inisiatif Fama tu. Jadi kalau kita dapat buat 6 pasar malam ni selesai dengan penyediaan pembayaran cara online, ini satu rekod kepada kita. Bila kita berkatakan Negeri Perlis telah berjaya memperkenalkan semua perkhidmatan pembayaran online di pasar-pasar malam. Kita 6 yang paling besar kan. Begitu juga dengan untuk rumah awam projek perumahan awam. Kita ada kumpulan yang berpendapatan rendah. Kita nak, kalau boleh kita juga nak menyediakan infrastruktur internet. Supaya 3 PPR kita utama tu, penduduk dia ataupun penghuni rumah-rumah tu dapat akses kepada internet. Jadi ini memudahkan pihak penduduk tadi ataupun penghuni tadi mengetahuilah berita-berita yang telah disiarkan secara langsung melalui sosial media. Okey, Yang Berhormat, kita ke soalan berikutnya. Bagaimanakah kerajaan Negeri Perlis ni dia merancang pembangunan sektor pelancongan di Negeri Perlis ni? Alright. Kita sebenarnya ada satu tabir urus lah. Tabir urus dikatakan governance dalam kerajaan negeri. Di bawah kerajaan negeri kita ada satu bahagian dipanggil bahagian perancangan ekonomi negeri. Di bawah bahagian perancangan ekonomi ada satu unit yang bertanggungjawab tentang pelancongan Contoh.
Kemudian ada juga seorang esko, Wabi Asmaiza. Okey. Beliau juga dipertanggungjawabkan untuk mengemudi lah satu jawatankuasa di peringkat kepimpinan beliau untuk lihat sektor pelancongan ni bagaimana kita boleh menjayakannya. Tadi saya ada maklumkan tentang pelan pelancongan polis kan? Ya. So beliau sekarang ni sedang memantau bagaimana pelan ni dilaksanakan bermula pada tahun ni sampailah ke tahun pencapaiannya hingga 2030 tu. InsyaAllah lah sampai ke 2030 tu kan. Okey. Jadi dalam hal ni bagi memastikan perancangan itu mengikut pelan yang telah disediakan, maka diadakan jawatankuasa. Dalam masa yang sama, saya juga melihat tentang penglibatan agensi kerajaan dalam sektor pelancongan ni. Saya ambil contoh sebab apa? Ada kawasan-kawasan ni ditadbir oleh agensi kerajaan. Contohnya Jabatan Hutan. Ya. Dia jaga, kebanyakan kawasan dia jaga lah di kawasan sekitar Wang Kelian. Berdekatan, kemudian di kawasan Sungai Batu Pahat tu yang berdekatan dengan Banjaran Nakawan. Ya, betul. Begitu juga Jabatan Pengairan dan Saliran, dia jaga empangan Timah Tasuh dan sungai-sungai, tempatan banjir dan sebagainya. Jabatan Veterina, kita ada tempat yang dibuat di Padang Besar tu kan. Ada ostrich, ada kudanya, ada rusanya. Jadi semua agensi kerajaan ni kita dah memberitahu supaya meningkatkan dia punya fasiliti. Supaya bila rakyat datang ke polis untuk tujuan pelancongan, dia pergi ke tempat-tempat yang di bawah kawal silia oleh jabatan kerajaan ini, suasananya sesuai lah untuk kemudahan orang ramai. Tak adalah terbiar. Ya, betul. Tandas tak rosak. Sumber air ada dan sebagainya. Elektrik ada. Kalau awak nak bercamping ada. Kalau awak nak tidur di chalet-chalet yang disediakan pun ada. Dia punya kemudahan-kemudahan. Jadi itu salah satu daripadanya lah. Sebab tak semua kawasan-kawasan ini ditadbir oleh pihak swasta. Betul. Pada satu ketika dulu pernah lah kita berikan kepada pihak swasta. Tapi pada ketika ni kita juga melihat kembali lah bahawasanya tempat-tempat yang dikawasan oleh agensi kerajaan ni memang di bawah kerajaan negeri, tetapi kita nak lepas pada ni aktiviti yang dianjurkan di kawasan tersebut dilaksanakan oleh pihak swasta lah kalau boleh. Sebab dia punya dalam kerajaan ni kita ada tanggungjawab kita dalam konteks pengurusan yang lain. Baik. Bukan untuk sangat kepada pelancongan ni. Kita tidak ada kemahiran untuk mengurus aktiviti-aktiviti pelancongan. Tidak seperti mana swasta. Kalau kita tengok di negeri lain, kebanyakannya dilakukan oleh badan-badan korporat ataupun anak syarikat kerajaan negeri dan sebagainya lah. Jadi perkara ini harus kita perhalusikan. Baik, ya, okey. Jika tadi Yang Berhormat sendiri ada sebut tentang plan perancangan dari segi fizikal lah dekat negeri Perlis ni, yang paling utama sekali setakat hari ni yang kita nak buat ni macam mana tu? Dia kalau kita tengok pelancongan di Perlis ni sebenarnya ada banyak kategori. Dia ada yang peringkat untuk tempatan. Kita ada peringkat untuk antarabangsa, ada peringkat untuk kebangsaan. Jadi dia berbeza-beza strategi tu. Untuk tempatannya macam mana? Untuk membawa antarabangsa penduduk pelancong antarabangsa pula bagaimana? Promosi dia lain sikit. Dia perlukan sedikit banyak peruntukan kewangan lah. Manakala untuk tempatan ni menggunakan sosial media pun boleh dah. Manakala untuk kebangsaan pula ada sikit aktiviti. Contohnya kita kan ada macam angin timur dulu. Betul. Masa Covid tak dapat dilaksanakan cara real, cara fizikal, kita buat cara digital. Dulu saya ingat lagi masa angin timur kalau buat tu 3 hari tu 100,000 lebih orang akan datang. Betul. Penduduk kita 250,000. Jadi 100,000 tu senang lah. Even yang saudara datang ni pun daripada Kedah, daripada Penang, Perak. Kemudian kita ada pesta air. Pesta harum manis, banyak dari segi aktiviti-aktiviti. Jadi semuanya ada dia punya target group. Jadi aktiviti yang besar macam marathon place. Semua targetnya adalah di sekitar kawasan di peringkat kebangsaan. Kalau di peringkat negeri pula, kita untuk penduduk tempatan, kebanyakannya tempat-tempat makan. Tempat camping. Jadi sekali-sekala dia nak camping ke ataupun dia nak pergi ke Timah Tasuh. Nak naik perahu, nak naik bot dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara yang berbeza-beza lah. Sebab di bawah Perlis ni kita ada 5 atau 6 kategori pelancongan. Antaranya contohlah saya tengok sini. Kita ada pelancongan berbentuk eco-tourism. Kita ada agro-tourism. Kalau eco tu lebih kepada
alam sekitar. Betul. Kalau agro tu pertanian. Kemudian kita ada pula budaya, sejarah. Selama ni kita banyak didedahkan tentang negeri Perlis ni di bawah institusi diraja tu berkait dengan apa Rasulullah. Daripada keturunan Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga ada sejarah-sejarah selain pada itu. Contohnya sejarah tentang orang Aceh dengan Melayu Pasai. Ada seseorang kata kat saya, kita pun ada kena-mengena dengan Melayu Pasai. Di dalam kita di bawah di bawah pentadbiran Siam dulu, Kedah. Kemudian ada juga pengaruh daripada kumpulan keluarga Brunei pernah ada juga menetap di sini. Dan banyak lagi yang kita nak explore. Begitu juga dengan budaya. Kalau tak lama dulu ingat kita dah mula memperkenalkan budaya baju kebaya Perlis. Baju kebaya Perlis, betul. Kita juga ada awang batil. Kita mana banyak benda yang kita perlu ketengahkan kembali. Lepas tu saya juga dengar tentang Raja Bersiung, saya juga dengar macam-macam lah Tok Perlis. Tok Perlis. Jadi benda-benda ni kita nak bongkar kembali. Kemudian kita juga ada pelancongan yang berbentuk macam orang datang sini untuk beli belah. Dulu popular kawasan Wang Kelian. Walaupun sekarang ni dia dah kata orang tu dalam proses kita nak meningkatkan kembali. Nak wujudkan, nak hidupkan balik Wang Kelian tu. Jadi kita ada plan pembangunan lah. Dan tempoh untuk 2 ke 3 tahun ni kita akan bangun kembali. Dulu ramai orang datang. Begitu juga di Padang Besar. Kalau kita tengok ramai datang sebab apa? Mencari bahan-bahan yang dikatakan murah, ya. Dan selain pada itu kita ada pelancongan yang berbentuk seperti sukan tadi, maraton. Juga begitu juga dengan rekreasi. Pesta air dan sebagainya lah. Jadi ini adalah antara jenis-jenis pelancongan yang kita boleh wawarkan kepada penduduk Malaysia ni, para tempatan pun. Sebab mereka ni ada masing-masing ada dia punya taste. Betul. Cita rasa. Ada yang suka masuk hutan. Ada yang suka pergi shopping lah. Ada yang suka pergi duduk di kawasan tempat sungai dan sebagainya lah. Tapi saya lebih tertarik lah dengan orang kata pelancongan ekoturism yang orang panggil negeri Perlis ni, sebab kita masih banyak lagi sumber-sumber hutan yang terpelihara seperti Bukit Bukau. Ramai orang yang komen dekat saya punya social media pun cakap suka Perlis sebab dia masih natural, masih terpelihara, suka main dalam hutan, camping, timah tasuh, berkayak dekat sana. Tapi itulah disebabkan orang kata pandemik COVID ni dia terjejas sikit lah. Disebabkan tu bagaimanakah peranan kerajaan sendiri untuk menarik balik pelancong datang ke Perlis ni? Sebenarnya bila berlaku COVID ni, saya sebenarnya tak nak kata orang slow downkan pelancongan ni. Maklumat pelancongan kena ada. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, saya tengok kembali tempat-tempat yang pernah dipenuhi oleh pelancong-pelancong. Kita tengok apakah yang patut di-upgradekan, dipertingkatkan kemudahannya. Seperti kemudahan air, kemudahan elektrik, kemudahan tandas dan macam-macam lah. Jadi dalam tempoh sekarang ni kalau kita tengok, contoh di kawasan Batu Pahat, kita dah mula membersihkan kawasan di Rumah Semarak. Betul. Kita bersihkan juga satu dulu projek untuk perkhidmatan spa di Sungai Batu Pahat tu yang bertentangan dengan Taman Herba. Eco River pun telah ditingkatkan dia punya fasiliti, dah ada kawasan kemah dia. Kemudian di sebelah ada air terjun tu, sebelah atas tu kita dah bersihkan dah kawasan-kawasan yang kalau di Krabi kita ada blue pool, green pool. Kita betul. Pun ada juga green pool kan di kawasan Eco River tu. Di bawah sebelah Wang Kelian kita ingat lagi bila sebenarnya point view ataupun viewpoint ni dah lama dah. Tapi masa saya datang tu saya tengok kenapa orang tak datang situ kan. Tak ramai. So kita mula ambil gambar. Jadi makin lama orang pun ramai datang dan akhirnya kita perbaiki kawasan tersebut. Kita bina satu platform macam Pelangi tu. Ramai orang datang. Kemudian ada peniaga situ tiap-tiap pagi, khususnya pada Sabtu Ahad tu ramai orang datang. Nak tengok awan berada di bawah kita. Kita berada di atas awan tu. Kemudian tak jauh pada sebelah viewpoint tu, 200 meter atau 300 meter per situ sebenarnya adalah tempat untuk komuniti Beruk Kantoy. Beruk Kantoy? Beruk Kantoy ni sebenarnya spesies yang
ada di Perlis saja. Aha. Sebab dia berada dalam penjara Nakawan. Jadi tak ramai pula yang dapat ada apa ni peluang. Sebenarnya dapat tengok ni, saya dah ada rasanya 3 kali kot. Dah tersempak dengan Brook Cantoy ni. Dan dia bukan sikit, beratus-ratus. Oh, banyak ya? Banyak. Dia lebih kurang 300 meter daripada viewpoint. Kemudian kita juga ada tempat Taman Negeri. Taman Negeri, semua chalet-chalet yang dalam hutan-hutan tu kita pun diperbaiki. Dan daripada Taman Negeri ni lah kita nak pergi ke Gunung Gunung Perlis. Gunung Perlis ya? Gunung Perlis ada. Dan sebelum sampai ke Gunung Perlis utara dia punya puncak tu, kita ada Gua Wang Burma. Ya. Pernah masuk lah? Belum lagi. Saya pernah masuk. Gua Wang Burma ni memang satu yang cukup unik. Dan ada tempat-tempat yang sempit juga, buat badan je. Tapi saya lalui benda-benda tu. Berjaya akhirnya. Dan ada air mengalir dalam gua dan sebagainya lah. Cukup cantik dari segi ekoturism tu. Kemudian kita juga ada projek seperti Nenas MD2 yang tak jauh daripada kawasan Taman Negeri tu, digunakan untuk tujuan agroturism. Ya. Sekarang ni kalau kita pergi dia ada satu replika Nenas yang besar, tapi tengah dalam proses nak selesai ditamatkan. Okey. Nanti kalau dah siap kita boleh ambil gambar kat sana. InsyaAllah boleh. Jadi ramai akan datang ke situ hanya setakat ambil gambar lah bersama dengan Nas tu. Gambarnya dah ada, tapi saya belum nak kata orang tu tunjuk lagi. Sehingga dah complete, dah selesai, kita akan sharekan. Jadi insyaAllah lepas tu mungkin ramai akan datang. Kemudian tak jauh pada situ juga kita ada satu tragedi dululah yang orang kata pembadangan manusia. Tapi kita tak pergilah mempromokan kawasan tu. Cuma kita akan buat satu macam tempat peringatan sejarah. Oh, okey. Bahawasanya pernah ada situasi pembadangan manusia di situ. Dan sebagai kata orang tu, tanda sejarah tu, kita nak orang datang situ dia dapat merasai tentang suasana, menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya. Benda ni pun masih dalam siasatan pihak berkuasa lah. Kenapa benda tu berlaku itu dan sebagainya. Dan yang antara lagi yang lainnya ialah akid niaga yang di Wang Kelian dulu tu. Kita dah berbincang dengan banyak pihak lah, baik antara agensi kerajaan, swasta dengan penduduk. Dan mereka telah memberikan input bentuk bagaimanakah akid harus dibangunkan. Dia mungkin satu model yang agak berlainan sikit pada yang dulu. Kerana yang dulu tu kita ada free flow. Orang Thailand boleh masuk 1 km, kita boleh masuk ke sana 1 km. Betul. Tapi sekarang ni free flow tu tidak ada dah. Jadi tapi akan ada satu model baru. Dan telah ada pun pelabur yang berminat untuk datang melabur di situ lah. Itu di kawasan Wang Kelian. Di kawasan sebelah Sungai Batu Pahat pun sama juga kita ni. Di Gua Kelam pun sama juga. Banyak benda yang telah kita upgradekan dan sedang upgrade supaya lepas ni bila sempadan negeri dibuka, aktiviti pelancongan dah dibenarkan. Dan kita akan kembali pada keadaan di mana penghujung tahun lepas dalam 2-3 bulan yang sebelum akhir tahun lah, hampir 200,000 orang 200,000 datang ke untuk, tak tahulah masa tu mungkin first time lah dia kata banyak benda dia tak tahu. Macam Timah Tasor, mana siapa tahu Timah Tasor betul. Bukit Jernih, Bukit Keteri kan, orang selalu besar, pada besar Wang Kelian, tapi yang ni lain-lain nama kan. Jadi orang datang. Dan saya ingat lagi Timah Tasor yang kawasan resort swasta tu 200,000 ke 20,000 kereta. 20,000 kereta datang ke situ satu hari. Ya, betul. Bayangkanlah sampai jam jalan ya. Jam jalan. Saya kena warning lagi dengan polis. SOP dan sebagainya. Kemudian Taman Ula tak pernah menghasilkan dia punya kutipan tiket sebanyak RM100,000 sehari. Hari lain tu mungkinlah 90, 80, tapi ada pernah sentuh RM100,000. Maknanya ada daya tarikan. Yang heran tu, masa 3 bulan yang terakhir tahun lepas tu, kita ingatkan selalunya kalau kita pergi tengok ikan bakar ni di kawasan Kuala Place penuh, Niru Klasik, Dia ikan bakar, Mona ikan bakar apa semua tu, tempat lain dah sunyi lah. Tapi tak, tempat lain pun penuh juga orang. Penuh. Jadi sejarah menunjukkan bahawa baru kita ada pelancong yang benar-benar datang melancong ke Negeri Perlis. Selama ni kita tengok data 4 juta ke 5 juta setahun orang datang ke Perlis. Tapi dia kata dia lalu lah, dia pergi ke Thailand atau ke Langkawi. Tapi kali ni
kita dapat buktikan bila sempadan Thailand tutup, sempadan Malaysia Thailand, sempadan feri, pengesahan feri ke Langkawi itu kurang. Rupanya ramai juga yang datang ke Perlis, dapat merasai sebenarnya apa bentuk tourism pelancongan yang ada di sini. Menginap dan melancong di Ya, Perlis. itulah potensinya. Ya, betul. Okey, kalau tadi Yang Berhormat cerita pasal Wang Kelian kan, memang ramailah yang tanya saya keadaan di Wang Kelian tu macam mana. Seperti yang kita sedia maklum, memang tak ada apalah buat masalah ni. Dan pelancong daripada luar Perlis sendiri pun betul-betul mengharapkan yang Wang Kelian ni dibuka balik. Betul. Sebab dia menjadikan tarikan yang paling utama dekat negeri Perlis yang tak ada dekat negeri lain. Selain daripada itu kan, kita ada satu lagi pembaharuan dari segi pelancongan di mana tu? Okey. Kita sentiasa memikirkan benda-benda cara inovatif dan kreatif lah. Baru-baru ni kerajaan juga telah bersetuju untuk mewujudkan ada kawasan untuk trek, apa kata orang tu, bicycle trekking. Bicycle punya trek. Ada yang 1 jam perjalanan, ada yang 2 jam, ada 3 jam. Jadi adalah petanda-petanda yang akan ditunjukkan mana yang dikatakan trek 1 jam, mana satu trek 2 jam dan sebagainya. Jadi orang datang ke Perlis ada yang suka berbasikal. Itu salah satu daripadanya. Kemudian juga kita akan memperkenalkan tourism yang berbentuk digital ni. Kita ada virtual reality. Tak lama lagi di Gua Kelam, yelah, ramai yang nak masuk gua. Ya, betul. Tapi tak ramai yang berani masuk. Jadi kalau tak masuk ni macam mana nak buat? Kita akan sediakan facility virtual. Dia pakaikan alat tu dan dia seolah masuk dalam gua tu. Jadi dapat menguasai pengalaman dalam gua. Dan yang terkini ni, kalau semua sudah sedia maklum, kita kan ada tengok drama itu, drama Ayahanda. Ya, betul. Dapat sambutan yang hangat sebenarnya daripada pihak TV3 ni. Dan melibatkan Z Production. So saya berkesempatan nak berjumpa dengan mereka ni, artis dan bertanya apakah potensi Perlis ni. Dan mereka mengatakan Perlis banyak tempat untuk tujuan penggambaran. Ya, betul. Dokumentari, penggambaran, artis nak buat klip video dan sebagainya. Maka tercetus dalam pemikiran saya dan berbincang dengan rakan-rakan dalam kerajaan bahawasanya Perlis juga boleh jadi hub untuk kegiatan seni. Jadi maksudnya bagaimana tu? Kita ada ramai usahawan, kita ada ramai yang terlibat dalam perniagaan. Mereka ni katalah satu kru ni nak datang untuk buat penggambaran lah katakan. Contohnya dalam konteks zaman purba, dia nak cari keris, nak cari lembing, nak cari baju-baju lama, nak cari tongkolok dan sebagainya. Jadi kita akan cuba sediakan ni segala keperluan ni daripada pihak usahawan kita. Ya. So kru ni datang tak perlu fikir nak bawa daripada Lembah Kelang ke daripada mana. Betul. Sampai dia kata, ni dia butik sekian-sekian menyediakan baju-baju macam ni. Ya, ini pula peralatan-peralatan yang diperlukan. Segala-gala bentuk peralatan. Tapi usahawan kita kena main peranan lah. Betul. Ini bukan kerajaan nak sediakan ni. Tempat nak buat penggambaran kat mana? Ada kita cadangkan. Wang Kelian ada di sebelah Bajaran Nakawan, di sebelah kampung-kampung, kita ada tempat-tempat dia. Kemudian kat mana artis-artis nak tidur? Kita pun ada hotel ke, motel ke, homestay ke. Jadi usahawan lah yang disediakan. Jadi bermakna the whole place ni macam Hollywood lah. Betul. Macam Hollywood. Maknanya orang datang ke Perlis dah tahu dah, inilah tempat kawasan untuk kegiatan seni. Maksudnya di situ bila orang luar mai Perlis untuk buat kegiatan seni tu bukan setakat depa menjana pendapatan untuk orang seni saja, tapi penduduk Perlis sendiri. Betul. Melalui homestay-nya, melalui usahawan swastanya. Macam kalau nak cari baju kebaya, boleh cari orang yang buat baju kebaya Perlis. Nak cari pelakon mana? Pelakon mana? Macam Aizat pun boleh pelakon. Belum cakap depan ni je ke? Okey, kalau kita tengok dekat Kuala Perlis di Kampung Wai tu kan. Kalau satu lagi. tengok satu transformasi. Transformasi. Jadi yang ni pun kita bersyukur juga dan berterima kasihlah kepada pihak Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, of course Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis juga. Dan Duli Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Yang mana mereka adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjadikan satu transformasi di kawasan tersebut dan melibatkan kebanyakan aktiviti-aktiviti secara CSR lah. Jadi lah kalau kita tengok penempatan tu kebanyakan dulunya terbiar kan. Jadi nak melakukan proses perpindahan tu ambil masa. Dia mungkin ambil masa beberapa tahun akan datang lah. Tetapi sementara ada tu kita mesti menguruskan. Betul.
masalah tu wujud, tapi kita mesti menguruskan benda tu secara yang baik. Jadi sedangkan mereka tu masih lagi duduk di kawasan tersebut. Jadi apa yang berlaku adalah perbincangan-perbincangan telah berlaku di peringkat agensi kerajaan, NGO, swasta, semua memberikan sumbangan, mengatakan ideanya adalah mewujudkan macam kampung pelangi. Dicat lah dinding-dinding dan sebagainya. Begitu juga jambatan Syed Putra kan. Dan alhamdulillah, dan cuma kita tidak bernasib baik sebab bila dah siap semua-semua tu tiba COVID kan. Tapi lepas ni insyaAllah dia akan kembali dibuka dan saya percaya ramai akan datang. Dan secara tidak langsung penduduk di kawasan kampung tersebut dapat menjana ekonomi mereka lah. Berniaga kerepek ke, ada buat makan-makan di situ, resort kedai makan ke dan sebagainya. Dan akhirnya mendapat meningkatkan pendapatan mereka, dan mereka juga akan hidup lebih katakan selesa lah dengan keadaan yang bersih, cantik dan sebagainya. Okey, saya rasa jambatan Tuanku Syed Putra tu yang paling menarik sekali sebab bila kita duduk kat atas tu waktu matahari terbenam tu memang cantik tempat dia. Betul. Okey, selain daripada tu kita ada lagi satu tempat yang dibangunkan di Lembah Cuping Yang Berhormat. Yang itu dari segi perindustrian yang ni di bawah projek dari segi pantau secara lebih dekat, bukan saja oleh kebanyakan, tapi yang penting daripada yang buat menteri besar sendiri. Dia memang memantau benda ni. kita nak make sure pelabur-pelabur datang, buka kilang-kilang di sini. Kenapa? Sebab nanti akan ada spill over, dia panggil apa tu, limpahan kepada penduduk Perlis dari segi pertamanya pekerjaan. Mungkin di situ akan berlakunya pembangunan lain seperti apa, ramai akan dibina lebih banyak rumah-rumah. Kedai-kedai berhampiran dengan kawasan tersebut, sebab pekerja-pekerja itu semua nanti mungkin nak duduk di mana kan. Jadi berdekatan itu perlu adanya projek-projek perumahan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, tempat itu akan dijadikan satu tempat yang katakan contoh lah bagaimana pembangunan industri itu boleh dilakukan. Dan yang bagusnya bila kata Cuping ni, dia berdekatan dengan sempadan Thailand. Jadi urus niaga kita dengan mewakili utara Malaysia ni dengan Siam tu ataupun Thailand tu, jadi mudah banyak berlaku import export activity. Dan dia akan mencegahkan ekonomi di kawasan sempadan. Kita juga ada pelancongan sempadan. Pelancongan sempadan macam mana tu? Pelancongan sempadan ini kata kerjasama di antara Selatan Thai dan juga utara Malaysia ni, termasuk Perlis lah. Jadi dulu kita ada perbincangan dengan pihak sebelah Selatan Thai, bagaimana kita nak berkolaborasi. Dan kita jumpa gubernur-gubernur dia, kita jumpa pegawai-pegawai di peringkat pelaksana agensi kerajaan dia, bertanyakan kita sedia lah untuk bekerjasama. Kita naklah kalau boleh, kalau orang datang ke utara Malaysia ni, dia akan berlancong juga di sini. Dan ada mungkin satu atau dua lagi dia boleh masuk ke Selatan Thai. Begitu juga orang Selatan Thai, dia boleh dapat bawa daripada utara Thailand sampai ke Selatan Thai. Dan kalau ada masa 2-3 hari lagi, dia boleh datang bercuti pula di sebelah utara Malaysia, termasuk Perlis lah. Dan sama juga kita dah berbincang, sebenarnya saya sendiri dah berbincang sebenarnya dengan beberapa player lah, pemain industri pelancongan di Selatan Thai sebelum COVID dulu. Mengatakan mereka bersetuju lah untuk ada kerjasama, termasuk juga dengan Sumatera. Persatuan Pelancongan Sumatera tu, wisata dia tu, dia kata bagus kalau kita dapat wujudkan satu package regional package yang melibatkan Selatan Thai, Sumatera, utara Malaysia. Utara Malaysia termasuk Perlis. Di kalangan negeri utara Malaysia pula, saya pernah pergi berjumpa, bercakap dengan wakil kerajaan negeri di Kedah, di Pulau Pinang, di Perak. Semua secara konsepnya bersetuju. Cuma kita tak sempat nak go detail masa tu. Masa kita nak mula nak duduk buat secara formal, tiba-tiba berlakulah COVID tadi tu, maka terkencak sikit. Tetapi kita nampak ada cahaya di hujung tunnel, ataupun di hujung gua tu lah, untuk tujuan pelancongan secara package lah, package sebelah antara 3 negara ataupun melibatkan 4 negeri. Itu dia sebab sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Yang Berhormat Tuan Azman bin Umar Yusof pada hari ini berkenaan dengan industri pelancongan dan pembangunan di negeri Perlis. Yang orang kata paling kecil, yang besar Kelemboi ni, yang duk kata 8 orang tu, tapi sebenarnya bukan macam tu. Ramai sebenarnya yang ada kat sini. Sebagai penutup Yang Berhormat, boleh tak bagi sedikit ulasan apakah harapan Yang Berhormat untuk industri pelancongan kat negeri
kita? Harapan saya lah, kita nak melihat kejayaan semua sektor sebenarnya. Bukan saja pelancongan, tapi ekonomi, sosial, masyarakat. Kita harus berubah kepada satu keadaan yang akan mematangkan kita dalam industri-industri ini. Di mana kalau boleh, kalau dulunya kita kurang pengetahuan, kita meningkatkan pengetahuan kita. Kita kurang kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, kita tingkatkan kemahiran kita. Kita apa kata tu lebih, kalau dulu mesra kita harus lebih mesra lagi. Kalau dulu kita dah bersih, kita mesti lebih bersih lagi. Kalau dulu kita tak ada landscape, kita kena melandscapekan sebanyak mungkin. Ada apa ni, suasana di Perlis ni supaya nampak cantik, dan kita semua bertanggungjawab untuk jaga kebersihan. Pastikan kita ada susun atur yang mengikut undang-undang, peraturan. Walaupun kita dibenarkan bebas berniaga dan sebagainya, janganlah kita buka di tempat yang tak boleh buat. Betul. Kalau boleh, patuhi undang-undang. Boleh berbincang dengan pihak apa ni, berkuasa ni, dekat mana nak berniaga dan sebagainya. Dan bila berniaga pula, kita kena ada etika berniaga tu. Hospitality, cara kita melayan pelanggan. Bila pelanggan datang tu, tengok. Kita tak naklah bila tengok aja orang luar datang, kita dah mula fikir nak naikkan harga kan. Tak boleh tu. Ya, betul. Jadi kita sentiasa menggunakan apa ni, kebijaksanaan kita untuk menarik mereka datang ke sini dan menggunakan kos yang berpatutan kepada pihak pelancong kita, dan menyediakan tempat yang bersih, dan kalau boleh ada standard KPI apa ni, SOP dah. SOP. Jangan sampai orang tu duduk kat sejam baru datang ambil order. Kan? Sama juga di hotel-hotel, bilik-bilik mesti kemas, cantik, tidak ada masalah air, kebocoran atau sebagainya. Jadi ini melibatkan penglibatan semua pihak untuk sama-sama kita menjaga kepentingan bersama untuk kejayaan sektor pelancongan, sektor ekonomi, sektor sosial. Ya. Begitulah ya. Kesimpulannya di sini ialah untuk membangunkan industri pelancongan yang ada dekat negeri Perlis ni, bukan kerajaan saja, tapi kita penduduk Perlis sendiri kena berkolaborasi dengan sektor swasta, kerajaan, barulah kita akan mencapai industri pelancongan kat Perlis yang begitu mantap satu hari nanti. Ya, Yang Berhormat, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih saya ucapkan kepada satu lagi pesanan. Ada lagi? Kurangkan kontroversi. Kurangkan kontroversi. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Juga terima kasih kepada Yang Berhormat kerana meluangkan masa dalam rancangan pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih.